Ata Koma Podcast kembali. Kali ni kita nak review sikitlah game Malaysia lawan Vietnam. Kemudian kita sembang-sembang Malaysia Thailand. Zul, kita kalau nak cakap pasal Vietnam ni sebenar-benarnya kita dah cerita habis dah sebelum ni. Kita dah bercakap tentang tak payahlah main weak dan memang terbukti Sumarih dan Sapawi seperti yang kita sebut sebelum ni tidak berfungsi. Apa komen lu? Satu memang tak berfungsi. Boleh tengok sangat-sangat. Bukan semata-mata kerana Vietnam jaga, tapi memang first half boleh bagi pujian sikit pada Sumarih. Kita nampak kanan terlalu banyak kena asap pasal Sapawi tak boleh berlari. Sapawi tak turun langsung tackle ataupun marking pun dia tak boleh buat. Sumarih ada buat defense sikit. So sebab tu kita dapat control game tu. Tapi tengok seterusnya dapat pujian pasal ada satu free kick. Aduh, geramnya. Kenapa wartawan kat Malaysia ada satu free kick boleh padamkan semua. Memang Malaysia tak ada winger yang berkualiti. Tapi sebenarnya sekarang ni kita tengok banyak portal sukan yang dah mula bercakap atau mempertikaikan pemilihan Sapawi dan juga Sumarih, sedangkan kita dah bercakap sejak daripada sebelum mula lagi pusingan kelayakan Piala Dunia ni, Zul. Betul, dia macam ni, seorang coach yang bagus, dia boleh conduct team tu. Kita memang 3 game sahaja, tapi 3 game ni ibarat macam kita pergi satu kejohanan. Untuk pergi ke satu kejohanan, coach kena ada idea untuk changes yang emergency changes. Kita tak boleh pergi, kita solid dengan formation ni, kita pergi ke sana, kita tak boleh main macam ni, kita tetap juga nak main macam ni. Yang nampak kat sini adalah, itu masalahnya. Player, dia kalau kata Sapawi memang dia tak pulih lagi daripada kecederaan, dia tak dapat lagi tuning dia. Kita bukan cakap dia tak bagus. Tapi dia belum lagi kembali ke prestasi dia. Sepatutnya dia memang tak dibawa, ataupun kalau dibawa pun hanya main mungkin minit 80, minit 70. Untuk diletakkan kepada kesebelasan utama dalam keadaan tak fit, dah lama tak bermain. So benda ni adalah risiko. Dan coach Tan Cheng Ho pula tak ada apa-apa idea untuk backup situasi benda macam ni. Okey. Fitness. Kuwait second half kita tak boleh berlari. Kemudian dengan Bahrain, UAE last minute sampai 3 gol, sampai dah nak kejar pun dah tak boleh dah mengah dah semua. Ini jadi lagi. Kita dah sembang daripada awal lagi. Ada apa-apa tambahan, Zul? Kadang-kadang orang tak faham tahu kenapa daripada mula-mula video start untuk 3 game ni, kita ada bagi tahu pasal minit permainan. Minit permainan ni sebenarnya kenapa kita tekankan bukan nak sonok-sonok. Bila ada minit permainan, barulah pemain tu confirm dia fit. Bila dia fit, baru dia boleh bermain untuk negara. Itu maksud saya secara simple je lah. Kita tak payahlah huraikan secara saintifiknya apa semua. Clear daripada kecederaan. Bila dia dah main untuk kelab, non-stop, memanglah dia penat. Tapi itu tak ada isu. Memang dia dibayar untuk main bola. Dia clear daripada injury dan dia punya tahap fitness adalah tinggi. Dan tahap keboleh main dia sampai 90 minit tidak diragui. Kenapa kita boleh pertahankan cara kita main dan formation 61% first half sampai ke tengah-tengah second half? Kerana kita main defensive midfielder. Video yang kedua kita ada tegur pasal defensive midfielder. Okay, fine. Sonok. Dia letaknya Syamil Kutiaba sebagai defensive midfielder. Memang Vietnam tak boleh nak jolok masuk ikut tengah.
Dia cuba masuk ikut kanan, tak boleh kanan, dia cuba masuk ikut kiri. Isu dia sekarang, Syamil Kuti Abah main defensive midfielder je pun bang. Tak boleh main 90 minit. Dia ditukar bukan pasal coach nak masukkan Sengah Liridon tu. Dia ditukar kerana dia dah tak lalu nak main. Serupa juga dengan Syafiq Ahmad. Syafiq Ahmad bukan kecerdasan lutut faktor utama. Dia memang boleh berlari, kita tengok dia punya pressing, kita tengok dia punya passion, tapi dia tak boleh main 90 minit. Yang game sebelum ni pun dia dah urut lutut dia dah. Lepas next game dia main macam tu juga. Dia boleh bermain tapi fitness tak sampai 90 minit. Sapawi Rashid, dia satu free kick tu aja yang dia tendang bola. Yang lain dapat bola one on one dengan defense lawan pun dia tak boleh nak elak. One on one. Tak boleh nak elak. Bukan pasal dia tak bagus. Kita tahu dia bagus tapi tak ada fitness. Jadi betul lah macam yang lu cakap sebelum ni, minit permainan adalah segalanya. Betul. Kita boleh tengok Brandon Gunn. Okay, fine. Brandon Gunn, dia memang main sangat nakal. Penalti Vietnam tu sebenarnya penalti. Aku tak tahu kenapa ramai sangat yang kata bukan penalti. Dia usik sebelum player tu ke bola. Dia usik nakal. Dia dah buat dalam game tu sebenarnya 2-3 kali. Orang lalu dia tackle. Dia tackle waktu orang tak ada bola. Tapi problem dia, penalti tu, dia tackle suka-suka, bola sampai ke orang tu. Okey, penjelasan yang baik. Dia dah tackle dulu. Dia dah sepak kaki. Dia pijak kaki orang tu, tiba-tiba bola sampai. Pengadil nampak dia pijak kaki. Tapi tujuan dia bukan untuk halang pemain tu daripada dapat bola. Bola tu berada di tempat lain. Dia pijak kaki kawan tu supaya saja tackle nakal. Kebetulan bola datang. Bola tu dijolok. Sebab tu bola, orang dan Brandon Gunn jauh gila. Tapi kamera dapat tangkap sampai ke situ. Okey, faham. Tapi kan ingat tak kita pernah cakap, lu pun pernah cakap, sebenarnya Malaysia mampu mengalahkan Vietnam. Mungkin ada orang yang waktu tu tak berapa yakin, tapi bila kita tengok balik game tu, sebenarnya kita mampu kalahkan Vietnam. Cuma kesilapan taktikal dan player tak fit aja. Betul. Player tak fit. Apa tu? Kita tak ada striker. Kita kena akui kita tak ada striker. Tan Chen Ho tahu kalau dia masukkan Mak Yo pun keputusan yang sama. So dia masukkan juga si Di Paula, dia harapkan boleh tanduk dan boleh sepak. Untunglah dapat penalti. Dia yang cari, dia yang skor. Walaupun sebenarnya draw je, dia punya meraihkan tu macam dah menang Piala Dunia. Kita bagilah dia kredit sikit walaupun sebenarnya dia main tak adalah bagus sangat game tu. Tapi isu dia adalah kita tak bawa pilihan. Saya tekankan lagi sekali, saya tak berminat pun nak menarik balik. Aku tak nak tarik balik pun kata aku. Tim ni adalah tim kawan-kawan Tan Chen Ho pergi bercuti. Okey, jelas dekat situ daripada awal lagi, sebelum start game UAE lagi kita dah cakap pasal benda ni. Dan dah nampak dah apa sebenarnya yang kita cakap sebelum ni. Boleh kita masuk kepada game Thailand, Zul? Game Thailand, okey. Ini sangat menarik. Sebenar-benarnya dia sama macam Vietnam. Kita mampu menang. Dan Thailand pun, walaupun Thailand sebenarnya lagi bawah daripada Vietnam, tapi sebenar-benarnya Thailand dia ada senjata yang sama macam Vietnam. Dia boleh kalahkan kita dan kita pun sebenarnya boleh menang. Sekali lagi berbalik kepada Tan Chen Ho. Okey. Jadi sekarang ni Piala Dunia, kelayakan ke Piala Dunia, pintu kelayakan sudah tertutup rapat. Harapan kita adalah untuk mendapat tempat ketiga dan pergi terus ke pusingan ketiga kelayakan Piala Asia 2023. Tapi berita baiknya adalah kalau kita duduk tempat keempat sekarang pun berdasarkan keputusan daripada grup lain, kita sudah pun sebenarnya berada di pusingan ketiga secara automatik.
Cumanya kita nak nombor 3 dua sebab. Satu, kita nak undian yang lebih selesa. Jadi sebab tu kita kena dapat nombor 3, kita kena menang dengan Thailand. Yang kedua, sebab moral dan maruah. Kita dah kalah 4 game berturut-turut. Boleh tak kita, ataupun apa yang Tan Cheng Ho kena buat, Zul, untuk akhirnya moral dan maruah Malaysia? Dia sebenarnya macam ni. Peluang untuk Malaysia menangan Thailand makin tipis selepas kita kalah dengan Vietnam. Pasal pemain yang ramai yang digantung. Kerana 2 kad kuning. Pilihan makin sempit. Tapi sebenar-benarnya dengan player yang ada, kena tekan panic button, tukar formation. Kalau mainkan juga lagi Sapawi dengan Sumari, maksudnya memang Tan Cheng Ho sangat-sangat kebal kot. Untouchable. Maksudnya mungkin dia dah sign kontrak sampai 2019. Kamu nak kata apa, katalah gaji besar apa semua, dia tak peduli pun sebenarnya Malaysia ni nak ayak ke tak ayak ke. Jadi Tan Cheng Ho kena berani buat perubahan. Kita bagi, kenapa? Janganlah cerita pasal, yelah kau kutuk Tan Cheng Ho, kau nak ganti Tan Cheng Ho ke? Kalau dia bagi peluang, okey je. Isu dia sekarang, kita nak bagi tahu, apa yang Tan Cheng Ho buat perangai ni, kita nak bagi tahu secara taktikal. Dia bawa player semua belah kanan. Okey, siapa yang tengok video ni, boleh cek semua senarai nama yang Tan Cheng Ho bawa. 26 orang. Dan 26 orang tu, Corbin Ong seorang defend kiri, Akir Rashid sebenarnya kadang-kadang dia main attacking midfielder tengah, tapi dia boleh main attacking midfielder kiri walaupun kaki dia kaki kanan. Tapi kadang-kadang dia main kiri, itu pun tak berapa nak berjaya sangat. Itu sahaja player belah kiri yang Tan Cheng Ho bawa. Di sebelah sini ada Dion Coles boleh main kanan kalau diperlukan. Kita ada lagi Matthew Davis, kita ada lagi Syamil Safari, kita ada lagi Rizal Ghazali. Dekat atas kita ada Arif Aiman, Sumarih pun sebenarnya kanan, pergi letak kiri tak boleh menyerang langsung. Kita ada Sapawi pun kanan. Apa ni? Tan Cheng Ho, kau sebenarnya nak buat apa Tan Cheng Ho sebenarnya ni? Tu sebab kita cakap dia bawa geng-geng dia. Dia suka dengan orang ni, dia bawa. Dia tak tengok langsung. Boleh cek balik kesebelasan coach-coach yang dulu pun. Walaupun kita tak menang, tapi kita bawa setiap posisi tu kurang-kurang sini dua. Ini boleh kiri 1-1, kanan 3. Memanglah cik, kalau diletak gaji defend kanan tu main kiri memanglah boleh. Memang boleh. Cuma kalau lawan tim kuat, macam mana kau nak clearkan bola? Macam mana nak menyerang? Kaki kanan duduk defend kiri, macam mana nak crossing bola? Semua benda tu sampai ke peringkat international ni, FAM boleh membenarkan saja Tan Cheng Ho buat pilihan yang macam tu. Tengok kita macam, wow. Ini teknikal kita tak payah cakap minit permainan, silap pemilihan orang. In technical pun, technical wise, Tan Cheng Ho sebenarnya dah silap. Daripada mula dan tak ada siapa tegur langsung. Kita tegur, wartawan pun banyak tegur. Di TV pun ada tegur. Tan Cheng Ho pertahankan keputusan dia, tapi mana daripada FAM? Engkau pun sebenarnya dah baik kot, nak prank-prank sama-sama kot. Bawa 2-2, 3 orang sekali. Arif Aiman main bagus di JDT pasal dia ganti Sapawi yang cedera. Ada angkut je Arif Aiman sekali. Sapawi yang cedera okey dia angkut sekali. Tapi Sapawi yang cedera main utama. Sapawi yang cedera main utama. Sumari dimasukkan ke dalam JDT untuk backup Sapawi. Arif Aiman ni emergency case pasal Sumarih injured, Sapawi pun injured. Jadi Arif Aiman ni ganti tempat di JDT. Kita cerita di JDT. Peminat JDT ramai. Boleh tanya. Sapawi injured, Sumarih belum fit, Arif Aiman ganti tempat orang.
Tan Chin Ho angkut 3-3 bawa pergi kem kebangsaan. Nak main apa? Nak main apa? So daripada technical, kita nak cerita pasal formation, kita dah cerita dah sebelum game. Kita nak cerita selepas game ni dengan lawan Thailand, kita nak ubah formation pun kita susah pasal player yang dibawa sangat limited. Memang kita boleh cakap, alah, idea kepala otak kau tak okey. Tan Chin Ho tahulah apa yang dia buat. Tak, Tan Chin Ho pun sekarang tengah pening kepala. Dia nak letak siapa? Dia bawa semua kanan. Betul, ramai yang cakap macam tu. Tan Chin Ho tahulah apa yang dia buat. Tapi nampak gayanya dah 4 game ni macam dia pun tak tahu pun apa yang dia buat. Dia pun tak tahu apa yang dia buat. Dia dah bawa. Dia mungkin takkan mengaku dia menyesal ataupun dia silap. Tapi kita boleh baca apa yang dia buat. Okey, sekarang siapa yang cakap Tan Chin Ho betul, cuba bagi tahu kat aku siapa nak ganti Ko Bin Ong. Daripada player yang dibawa. So, okey, fine. Siapa nak ganti Ko Bin Ong di sebelah kiri? Okey. Vietnam sentiasa sangat berdisiplin dengan taktikal diorang. Dan macam yang lu cakap dalam podcast sebelum ni, diorang tak ada player yang sangat magnificent dari segi teknikal. Tapi diorang punya formasi dan disiplin tu, kita dapat tengok mula-mula diorang main dengan 5-3-2 hari tu. Kemudian diorang ubah kepada 5-4-1. Dan sangat-sangat disiplin, sangat-sangat konsisten. Jadi kalau ada orang kata disiplin dalam bermain, ikut taktikal boleh menyebabkan sesebuah pasukan menang. Bukan sekadar pemain yang bagus. Sangat penting. Tengok Vietnam tak ada individu yang sangat bagus tapi dia boleh main teamwork yang sangat bagus dengan coach yang sungguh passionate. Coach tu orang kata garang macam nak mampus. Malaysia ambil je lah coach Vietnam tu offer tengok. Kita bukan bercakap 100% kerana emosi. Kalau emosi, aku terus cakap Tan Chin Ho, tolonglah letak jawatan. Pasal tak layak. Tapi kita takut juga entah siapa-siapa dia baginya kan. Pasalnya ada satu coach berpengalaman, bekas ketua jurulatih Malaysia, bekas ketua Persatuan Jurulatih Malaysia. Dia bekas lah. Ada seorang ni makhluk Allah ni sebelum game Vietnam tu. Tahu dia cakap apa? Dia cakap formation adalah tak penting. Player dalam padang yang akan menentukan formation apa yang nak dimain. Aku dengar benda tu. Aku rasa macam bangang, patutlah tim-tim dalam Malaysia kau bawa tim dalam Liga Super tak naik-naik. Pasal kau punya kepala otak tak betul. Kau tak belajar pula. Yes, kau coach, okay fine. Tapi macam mana kau boleh cakap macam tu? Formation tak memainkan peranan. Come on lah, satu dunia bergantung pada formation. Formation pula bergantung pada player yang kamu ada. Bukannya dia kata letak je lah 4-4-2, 4-3-3. Nanti dalam padang pandailah pemain tu nak main macam mana. Aku rasa macam okay fine, seorang veteran jurulatih di Malaysia boleh cakap macam tu. So aku dapat minded bola sepak Malaysia sampai tahap macam tu. Memang that's why lah kenapa Malaysia punya bola sepak tak naik. Dia kena tengok game Vietnam, macam mana Vietnam susun player, macam mana Vietnam displaynya dengan formasi diorang, macam mana Vietnam boleh mengalahkan UAE hari tu, dan akan datang Vietnam akan lawan UAE, mesti game yang sangat best. Satu, bawa player tak betul. Pemilihan tak betul. Formation tak betul. Nak kata tak ada player, stop. Come on. Liga Super dah ada live dekat YouTube. Kita hampir semua game kita tengok. Jangan cakap tak ada player. Pasalnya kau angkut player simpanan JDT. Sebab tu kau tak boleh main. That's all. Setuju. Benda ni kita dah cakap daripada sebelum game UAE. Ramai juga yang hentam kita waktu tu.
kita bukan nak cakap kita betul ataupun tak, sebenarnya kita memang nak sangat Malaysia menang, cuma Tan Cheng Ho Realistik kena lah. buat perkara yang betul lah. Okey Zul, prediction sikit apa yang akan berlaku. Mungkin ada pemain-pemain yang akan mencuri perhatian dalam game Thailand ni, kata-kata akhir. Mungkin ada pemain yang akan mencuri perhatian. Ramalan sikit boleh tak kita cilok nombor 3? Aku guna nak lagi sekali awal tu. Malaysia akan menang lawan Thailand kalau Malaysia boleh susun ikut player yang ada. Sebenarnya balance player kita masih ada. Kita ada lagi di bangku simpanan Azam Aziz. Kita ada lagi Nazmi Faiz yang masuk boleh contain game. Kita ada lagi Brandon Gunn. Kita boleh mainkan balik Syamil Kutiaba. Mungkin suruh dia jogging sikit ke, cari fitness. Ataupun kita still lagi ada defend tengah, so kita boleh tolak Dion Cole naik ke atas jadi defensive midfielder. Ya, betul. Kita boleh bagilah peluang pada Rizal Ghazali ataupun Samir Safari untuk jadi defend kiri. Bila kita ada defensive midfielder, sebenarnya ideal digantung atau tak ada isu. Kita boleh je letak Adam Nur Azlin ada, rasanya boleh. Cuma di kiri dan kanan tolonglah jangan buang. Isu dia sekarang, kita ada di Paula seorang kat depan, kita ada Syafiq Ahmad. Bayangkan bayangkan kita letak semua orang kat tengah, lepas tu di depan ada Syafiq Ahmad dengan di Paula. Di Paula tak bagus, second half terus buang masukkan Lokman. Kita ada strike force yang bagus tanpa kita buang orang kita dekat tepi kiri dan kanan. Come on lah. Mungkin orang cakap Sumarih main kiri baru ni okey. Kita ambil sikit masa. Sapawi waktu dekat ke kanan mati, kiri hidup sekejap. Dia tukar Sumarih ke kanan, second half, dia mainkan pula Akhil Rashid di kiri. Kiri out. Dia tukar Sumarih, masukkan Arif Aiman, kanan on. Tengok balik game tu. Kita tak boleh main wing. Kita hanya ada satu atau dua je crosses. Formation yang betul, Malaysia akan menang lawan Thailand. Wing memerlukan fitness yang sangat-sangat tinggi. Kita ada wing back yang memang fit. Rizal Ghazali main di Kedah, Corbin Ong dan Matthew Davis memang main di JDT. Jadi diorang boleh ambil alih tempat, diorang boleh act sebagai wing back. Betul, kalau kita compactkan tengah kita boleh serang ikut tengah, kita mampu untuk pecahkan defend orang. Betul. Benda tu tak berlaku dah 4 perlawanan. Mengapalah Tan Cheng Ho tak nampak lagi? Kalau nak itu, aku sebenarnya ada simpan satu ayat ni. Untuk ayat terakhir untuk Tan Cheng Ho ni. Isu sebenarnya Tan Cheng Ho ni, kamu tak capai KPI ke, kamu terkucil ke, kamu buat silap ke, kamu ponteng kerja ke, kamu tak perform ke, kamu takkan dipecat. Isu dia itu je. Termasuk orang yang dalam FAM pun sama, jurulatih Tan Cheng Ho pun sama. Itu sebab sebenarnya tiada tekanan langsung kepada Tan Cheng Ho. Kalah menang, this is my seat. Kalah menang, aku akan tamatkan kontrak dengan bergaya ni pada suatu hari nanti. Silap-silap kontrak aku akan disambung semua. So itulah word yang aku dah simpan lama sangat. Itulah masalah. Di negara lain, kalau dekat Itali, jurulatih perangai macam tu, saya dah kena tembak dengan mafia orang. Kalau kat Colombia ke apa ke, juru perangai macam tu. Boleh bawa member-member pergi bercuti, pemilihan berterabur. Silap, kalau kat Colombia dah kena tembak. Kau bagus ke, kau tak bagus ke, kau takkan dipecat. Jadi Tan Cheng Ho dalam keadaan kau pergi, kau tak ada KPI, kau tak ada, kita target nombor 3. Kalau dapat nombor 4 pun kau tak kena dipecat.
Jadi kau tak ada tekanan langsung. Jadi aku nak tukar formation pun aku punya suka. Aku nak dengar cakap orang ke aku punya suka. Pasal memang dia yang tanggung kritikan. Tapi FAM, please lah. Please. You put one KPI yang highest. Kita dah tak ada masa dah. Kita dah banyak habis duit. Naturalisasi apa semua. Put one KPI, tak bagus, buang. Please. Okey. Terbaik. Setakat ni saja kita sama-sama tunggu. Kita terus menyokong Malaysia dengan harapan akhirnya akan membuahkan kemenangan. Prediction, Thailand. Seri 2-2. Sama tak? 0-0 ataupun menang 1-0? Okey. Terima kasih.